Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala nabiyil amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wala quwata illa billah. Amma ba'd. Tuan Imam, Akhi Khairuddin, Jawatankuasa AQS serta tuan-tuan dan puan-puan yang bayar dirahmati Allah. Apa khabar semua? Sihat ya? Alhamdulillah, hayakumullah wa barakallahu fikum. InsyaAllah malam ni kita sambung. Siapa yang ada buku, kita masuk bab yang ke-36 terus ya. Kita tinggal dululah 34 dan 35 pun kita tinggal dulu. Masuk 36, muka surat 145 ya. Salat maghrib mengikut imam yang salatul isyak. Rasanya topik sebegini pernah kita bincangkan ya. Tapi tak apalah, kita ikut je perbincangan dalam buku. Jadi sekarang ni boleh tak kalau kita ni solat kurang rakaat mengikut imam yang solat banyak rakaat? Contohnya orang solat maghrib 3 ikut imam yang solat isyak 4, ataupun orang yang solat subuh 2 mengikut orang yang solat maghrib 3, ataupun mengikut imam yang solat isyak 4. Boleh tak begitu ya? Jadi dia isunya begini tuan-tuan ya. Boleh jadi orang tu solat maghrib mengikut imam salatul isyak tu disebabkan dia terlepas solat maghrib, mungkin kerana tertidur ataupun kerana jam. Jadi kita gambarkanlah jam teruk sempena pilihan raya ni. Jadi sampai di masjid tu dah isyak dah. Baik. Dia sepatutnya kalau kita memang tak sempat untuk salatul maghrib pada waktunya, kita boleh niat untuk jamak takhir. Dan itulah langkah yang terbaik pun. Dan bila sampai di masjid, sebaik-baiknya kalau ada masa kita salat maghrib dulu 3 rakaat, barulah kita ikut imam salatul isyak 4 rakaat. Tapi katakanlah kita sampai itu, lepas ambil wuduk, orang dah mulakan salatul isyak. Jadi kita nak solat maghrib dulu ke, kita nak salatul isyak dulu? Kalau ikut mazhabus Syafi'i, kita dibenarkan untuk solat isyak dulu, walaupun kita belum salatul maghrib. Kerana dalam mazhabus Syafi'i ni, hukum solat maghrib dulu baru isyak sunat, dan dibolehkan jika solat isyak dulu baru maghrib. Dibolehkan dalam kes qada ataupun dalam kes jamak takhir ya. Dalam kes qada ataupun jamak takhir dibenarkan untuk solat isyak baru maghrib, ataupun dibenarkan solat asar dulu baru zuhur. Akan tetapi kalau kita solat maghrib dulu baru isyak, kita solat zuhur dulu baru asar, itu yang lebih cantik menurut mazhab Syafi'i. Dan kalau ikut Hanbali, mereka mewajibkan untuk solat maghrib dulu dan mewajibkan untuk solat asar dulu. Jadi dalam kes ini, kita boleh sahaja mengikut imam salatul isyak dengan niat salatul maghrib. Maliki dan Hanafi tak bagi. Kerana bagi Maliki dan Hanafi, niat makmum dan imam tu mesti sama, tidak boleh berbeza ya. Jadi terpulanglah pada kita. Kita nak salat isyak dulu baru maghrib boleh. Dan kalau kita nak salat maghrib dulu baru isyak pun boleh, bahkan itu yang terbaik. Dan kalau kita nak salat maghrib dulu, maka bila imam bangun untuk rakaat yang keempat, kita niat mufarakah daripada imam. Lalu kita pun boleh baca tasyahud dan menamatkan tasyahud kita tersebut, ataupun kita duduk tasyahud akhir dan kita tunggu je imam. Kita tunggu imam, kita kena baca doa sepanjang tasyahud tersebut, dan sampailah imam duduk tasyahud balik, barulah kita bersama semula dengan imam dan memberikan salam bersama dengan imam. Tapi di Malaysia lah tuan-tuan ya, kalaulah tindakan kita tu boleh mengelirukan masyarakat, menimbulkan fitnah, maka mengelakkan diri daripada fitnah lebih diutamakan daripada
kita berpegang dengan pendapat asal kita. Pendapat asal kitanya maghrib dulu baru isyak. Tapi untuk mengelakkan fitnah, lebih utama daripada kita salat maghrib dulu baru isyak, ya. Okey, baik. Begitu juga berlaku dalam kes orang yang dia dah salat dalam solat asar, kalau dia terlupa untuk salatul asar ataupun dia tertidur, ya, dan sudah dah maghrib dah, maka boleh kita salatul asar mengikut imam salatul maghrib dan kita bangun tambah lagi lah 1 rakaat. Dan saya kira dalam kes qada yang mana kalaulah rakaat kita terlebih, lebih baik kita salat asar dulu. Kalau maghrib tadi rakaat kita kurang. Kalau rakaat kurang, tiba-tiba kita berpisah dengan imam, itu menimbulkan kemusykilan. Tapi dalam kes imam solat kurang, yakni maghrib 3 rakaat, kita pula solat lebih 4 rakaat, maka lebih baiklah kita solat asar dulu mengikut imam solat maghrib, kemudian barulah kita solat maghrib. Jelas, ya tuan-tuan? Okey. Dia ada masa juga kita boleh buat benda yang mengelirukan masyarakat, tapi benda tu boleh dijelaskan ataupun benda tu dah mula diterima oleh masyarakat. Contohnya apa dia? Contohnya kita datang lambat untuk salatul subuh. Datang-datang orang dah mula salatul subuh. Jadi kita belum lagi menunaikan salat sunat subuh. Okey. Jadi boleh tak kalau kita nak bangun, kita pun duduk di bahagian belakang surau, dalam bahagian utama lagi, untuk kita salat sunat subuh. Adakah ia perkara yang menimbulkan fitnah, mengelirukan masyarakat? Pada hemat saya lah, wallahualam, perkara itu tidak lagi mengelirukan masyarakat bandar seperti di Selangor ni ataupun di Kuala Lumpur. InsyaAllah tidak mengelirukan. Apalagi kalau orang tanya, di sinilah peluang untuk kita berkongsi ilmu. Dia antara dua je tuan-tuan, ya. Kalau ikut majoriti ulama, kita dibenarkan untuk salat sunat subuh berakhir apabila kita mengerjakan salat subuh. Kita start je salat subuh, maka habislah tempoh untuk mengerjakan salat sunat subuh. Contohnya kita salat subuh pukul 6.30 pagi. Maka 6.30 tu tamatlah waktu salat sunat subuh. Artinya kalau kita buat lepas salat subuh, itu namanya qada. Itu majoriti ulama. Tapi kalau ikut mazhab Syafi'i, tidak. Mazhab Syafi'i bukan kata macam tu. Kalau ikut mazhab Syafi'i, salat sunat qabliyah, iaitu sebelum subuh dan juga sebelum zuhur, waktunya bermula apabila masuk waktu salat dan berakhir apabila tamatnya waktu salat. Nampak tuan-tuan, ya? Saya ulang balik. Waktu bermula salat sunat qabliyah subuh dan zuhur ialah waktu bermula bila masuk waktu salat dan berakhir apabila tamatnya salat. Artinya, waktu salat sunat subuh bermula pada pukul 5.50 lebih kurang dan berakhir sekitar pukul 7 pagi. Walaupun kita telah mengerjakan salat subuh dan tamat salat subuh dalam pukul 6.30, lepas tu 6.40 kita salat sunat subuh, ia tidak dipanggil qada, sebaliknya dipanggil tunai. Dipanggil tunai mengikut mazhab Syafi'i. Sama jugalah dalam kes salat sunat sebelum zuhur. Kita datang, orang dah salat zuhur dah. Maka kita salat zuhur dulu. Lepas salat zuhur, kita salat ba'diyah zuhur 2 rakaat. Kemudiannya kita pun nak salat qabliyah. Maka salat qabliyah zuhur tu yang dibuat selepas salat ba'diyah, ia dipanggil salat tunai, bukannya salat qada. Itu pandangan dalam mazhab Syafi'i, ya. Okey, itu satu isu. Yang keduanya ialah berkaitan dengan doa istikharah. Tuan-tuan, ibu ayah dirahmati Allah sekalian, semua doa digalakkan untuk kita lafazkan dalam solat, ya. Semua doa digalakkan untuk kita baca dalam solat, terutamanya dalam salatul Jumaah. Kerana kalau ikut ulama seperti Al-Imam Nawawi rahimahullah dan ramai lagi ulama yang lain, berdasarkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam,
Waktu mustajab doa tu bermula apabila imam naik atas mimbar dan berakhir apabila imam memberikan salam kedua dalam salatul Jumaah. Artinya, habis saja salat Jumaat tu, itu bukan lagi waktu doa mustajab mengikut sebahagian besar ulama. Dan sebahagian besar yang lain pula kata bermula asar sampai ke maghrib. Baik. Jadi semua doa elok dibaca dalam salat, termasuklah salatul janazah. Melainkan ulama membahaskan dalam kes doa salat istikharah. Adakah ia dibaca dalam salat ataupun dibaca di luar salat, ya? Kerana kalau kita ikut hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang saya tak datangkan dalam buku ini, kata Nabi, "Idza hamma ahadukum", apabila kita ada sesuatu keinginan ataupun permintaan daripada Allah Azza wa Jal, maka kata Nabi, maka bangunlah salat 2 rakaat, summa, kata Nabi. Kemudian, summa tu kemudian bacalah doa, Allahumma inni astakhiruka bi'ilmik, sampailah habis. Summa raddini bih. Kemudian bacalah doa tu dalam secara bahasa kita masing-masing. Jadi kalau ikut hadis Nabi tadi, Nabi sebut summa, kemudian. Kemudian tu bererti dah bagi salam, Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi, barulah kita baca doa salatul istikharah. Dan itulah yang dipegang oleh kebanyakan ulama. Dan bila saya perhatikan fatwa ulama Saudi pun, dia pegang pandangan itu jugalah. Dan mana-mana ulama lah kebanyakan yang menyatakan doa istikharah dibaca di luar salat. Tapi rupanya tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah, ada ulama yang berbeza pendapat yang menyatakan doa tersebut sebaiknya dibaca dalam salat, bukannya di luar salat. Jadi perkataan summa tu tidak semestinya tamat salat. Walaupun Nabi sebut kerjakan salat 2 rakaat, kemudian berdoalah, kemudian tu tak semestinya difahami kemudian selepas salat, ya. Tapi kemudian tu artinya salat, dan masa salat tu bacalah doa Allahumma inni astakhiruka bi'ilmik. Dan ulama yang berpandang demikian ialah Syekhul Islam Ibn Taymiyah rahmatullahi alaih. Maka dalam bab ini tuan-tuan, saya kira untuk selamatlah. Untuk selamat kita baca selepas salat, ya. Tapi kalau kita rajin, kita baca dalam dan juga luar salat. Dalam salat tu macam mana kita boleh baca? Kita boleh baca misalnya selepas tasyahudil akhir, sebelum kita memberikan salam. Habis saja innaka hamidum majid, kita pun Allahumma inni astakhiruka bi'ilmik, sampailah summa raddini bih. Kemudian barulah kita memberikan salam. Dan selesai salam, kita nak istighfar sedikit, kita nak puji Allah sedikit, kemudiannya kita pun boleh mengulang balik doa tadi. Jadi kita mengamalkan kedua-dua pendapat ulama. Dalam salat pun kita baca, dan di luar salat pun kita baca, ya. Dan apabila kita nak baca di luar salat, barulah kita boleh membaca mengikut buku bagi siapa yang tak hafal. Kerana saya kira ada kalangan kita yang hafal tapi tak ramai. Kerana doa tu dia agak panjang dan mungkin sebahagian orang rasa sukar untuk menghafalnya. Apalagi solat itu jarang dilakukan, jarang kita buat. Sedangkan kalau ikut hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi ajar kami salatul istikharah ni macam mengajar Quran. Artinya sungguh-sungguhlah kena buat salatul istikharah. Saya pun kira boleh kira dengan jari lah berapa kali je baru salatul istikharah. Tapi insya-Allah dia ada kesan yang sangat baik daripada istikharah tersebut, ya. Jadi bolehlah kita nak baca dalam dan juga luar salat. Cuma satu lagi, apabila kita berhadapan dengan sesuatu situasi itu, maka sebaik-baiknya kita perbanyakkan selawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi sebelum doa selawat dulu, habis doa pun selawat, dan pastilah bermula dengan memuji Allah, selawat, doa, dan diakhiri dengan selawat dan juga memuji Allah Azza wa Jalla, sebagaimana yang biasa kita lakukan, ya. Baik. Sebentar dulu, ya, nanti kita buka perbincangan. Seterusnya pula takbir raya dah termasuklah, walaupun lambat lagi pun raya, ya. Tapi takbir raya 9 Zulhijjah. Baik.
Ulama sebenarnya bahas manakah lebih tinggi kedudukan, raya puasa ke ataupun raya korban. Maka saya kira di sini tak apalah, mana-mana pun sebagaimana ulama bahas mana lebih tinggi kedudukan antara imam dengan Bilal. Ada ulama kata imam, lalu dia datangkan pelbagai bukti yang menunjukkan imam sebagai orang yang utama. Apalagi Nabi SAW pun imam, bukannya muazzin. Tapi kemudiannya datang pula ulama lain menyatakan tidak, muazzin lebih utama. Dan datang ke pelbagai hujah untuk menegakkan muazzin lebih utama. Antaranya kata Nabi SAW, kalau kamu tahu kelebihan azan, pasti berebut-rebut untuk azan. Tapi tak bolehlah berebut, kerana kita dah ada sistem kita. Sejak zaman Nabi lagi dah ada dah muazzin dia. Dan muazzin ini orang yang panjang tengkuk di hari akhirat, kerana dia tengok banyak pahala. Dia macam memanjang-panjangkan tengkuk menurut pandangan sebahagian ulama'. Ya. Tapi saya duk baca-baca ulasan yang kata imam lebih utama, muazzin lebih utama. Rasanya ada lagi hujah lain yang tidak digunakan. Antaranya ialah imam merupakan orang yang paling bertanggungjawab untuk menghayati salat tersebut, dan imam yang membimbing makmum secara fizikal dan secara rohani. Jadi benda tu berat. Kalau muazzin dia tak ada isu tadabbur azan. Ada, kita pun tadabbur juga azan, tapi tak ketara sebagaimana tadabbur Al-Quran, zikir dan doa. Dan muazzin tidak memimpin fizikal dan rohani secara tempoh yang lama. Tapi imam, mereka terpaksa memimpin fizikal, rohani makmum. Mereka terpaksa memberikan penghayatan yang lebih. Mereka terpaksa belajar ilmu yang lebih. Maka kita tak ada syarat orang nak azan ni mesti faqih. Tapi imam kena faqih. Kalau muazzin ni budak-budak pun boleh azan, jadi imam tak boleh. Walaupun ada masa kita bagi budak-budak, tapi orang tua diutamakan. Jadi dia ada lagi beberapa perbahasan yang belum diungkapkan dalam penghujahan tersebut, ya. Wallahualam. Tapi saya nak ceritanya, tak kiralah siapa penting, imam ke makmum ke, benda tu bukan benda yang perlu kita ulangi pada masa sekarang. Sebagaimana kita nak bincang mana lebih utama, solat raya korban ke raya haji, raya puasa. Jadi tak penting dah untuk kita tahu mana lebih utama. Yang lebih utama ialah kita buat yang terbaik dalam solat tersebut, ya. Macam mana dah saya dengar orang bincang tentang apa dah, saya lupa dah. Astagfirullah. Tentang siapa dia dah cerita hari tu, saya lupa dah. Kita duk bincang-bincang benda tu, tapi kita sendiri pun duk bincang secara teori je, amalannya entah ke mana. Kita duk bincang pasal Quran sekian-sekian, tapi kita duk bincang teori je. Tapi kita baca Quran ke tak? Itu isu yang pernah saya dengar di mana dah, lupa dah. Baik. Jadi sekarang ni bila kita bincang tentang kalau raya puasa, memanglah kita bermula takbir tu pada malam raya, kan? Dan berakhir apabila imam naik untuk khutbah, berakhirlah takbir raya. Tapi kalau raya haji, bilakah bermulanya takbir raya haji? Jadi dalam bab ini sebenarnya telah dibincangkan oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullah, dan beliau mendatangkan 3 pendapat ulama. Yang saya minta maaflah saya tak datangkan dia punya ulasan Imam Nawawi di sini. Jadi sebab buku ni buku untuk memudahkan, bukan buku yang mendatangkan hujah-hujah ilmiah, ya. Imam Nawawi sebut, ada ulama yang kata takbir raya haji ni bermula malam raya, kias kepada takbir raya puasa. Dan benda itu itulah pendapat yang paling lemah sebenarnya. Dan ada ulama yang kata takbir raya ni bermula pada zuhur 10 Zulhijjah. Dan itulah pandangan yang paling kuat dalam mazhab Syafi'i. Ya, pandangan paling kuat dalam mazhab Syafi'i, takbir raya tu bermula, yakni takbir selepas salat. Yang takbir bila-bila tu mula 1 Zulhijjah lagi. Tapi takbir selepas salat tu dia bermula pada 10 Zulhijjah, hari raya tu pada waktu zuhur. Ya, pada waktu zuhur. Adapun kita pergi raya tu orang takbir tu tak apa, itu boleh. Kerana ia bukan tak ada kaitan dengan salat. Cuma tak ada lagi lah takbir malam raya, tak ada takbir lepas maghrib, lepas isyak, lepas subuh, tak ada. Dia bermula zuhur. Sebagaimana dilakukan oleh orang yang mengerjakan haji, mereka mula takbirnya zuhur, ya.
Tetapi pendapat yang paling kuat dalam bab ini ialah sebagaimana tuan-tuan amalkanlah, iaitu pada pagi 9 Zulhijjah, ya. Dan saya kira alhamdulillah dah ramai dah tempat yang memulakan takbir raya pada 9 Zulhijjah. Imam Nawawi mendatangkan pandangan ulama-ulama mazhab Syafi'i yang kempen takbir raya tu mula pada 9 Zulhijjah, iaitu beliau sendiri, Abu Ishaq Al-Marwazi, Al-Qadhi Abu Tayyib, Abul Abbas bin Suraj atau dikenali sebagai Ibn Suraj, Al-Muzani. Muzani ni murid kanan Imam Syafi'i. Al-Baihaqi, ini tokoh hadis yang paling kuat mempertahankan mazhab Syafi'i. Ibn Munzir, As-Saydalani, ya, bukan As-Say tu, As-Saydalani, Ar-Ruyani. Bahkan bila saya baca dalam tulisan Datuk Mufti Wilayah Datuk Zul dulu, beliau senaraikan 3 ulama Nusantara yang mendukung pendapat 9 Zulhijjah tu, iaitu Syekh Arsyad Al-Banjari di dalam kitab Sabilul Muhtadin, Syekh Daud Fatani di dalam Bughayatul Tullab, dan seorang lagi saya tak sebut Okey. Dan juga guru saya yang aliran pondok pun menyatakan kalau pondok-pondok di Thailand ni, Selatan Thai, mereka pun mulakan takbir raya pada 9 Zulhijjah. Jadi ada eloklah kita pun mula kempen untuk takbir raya tu mula 9 Zulhijjah, ya. Okey. Dan tak bolehlah kita kata berdosa ke kalau tak nak takbir raya 9 Zulhijjah. Memang tak berdosa. Kalau tak berdosa, tak apalah kalau kami tak nak buat. Okey, silakan. Orang macam ni kita tak boleh nak pakai hujah dah, tuan-tuan, ya. Macam saya dah sebut, kita zikir lepas solat ni yang betulnya Allahumma antas salam wa minkas salam tabarakta ya zal jalali wal ikram, itu sahaja. Manakala yang panjang tu tak ada. Maka dia tanya saya balik, berdosa ke nak baca yang panjang? Saya kata tak berdosa. Habis tu apa salahnya? Okey. Orang macam ni tak payah hujah dah, biar je. Ikut dia lah. Saya sedih sangat. Ada satu... kita kan kadang-kadang boleh tengok video TikTok di Facebook kan. Saya dah tengok tadi satu cerita Indonesia. Saya suka cara pelakon tu bercakap. Baguslah dia ada beberapa sketsa. Pelakon tu bercakap soal ketuhanan. Sedap. Tapi dia ada sebutlah tentang iblis dengan malaikat ni. Dia kata iblis dulu ketua malaikat, lebih alim daripada segala malaikat, lebih kuat ibadah daripada segala malaikat. Tapi apa yang membuatkan dia terhumban tu? Kerana sombong. Maka ada seorang yang komen, dia kata, ini cerita yang tak betul ni. Mana ada iblis jadi ketua malaikat, sejak bila? Sejak bila iblis ni berilmu? Maka ramai orang bubuh dia. Ya Allah, saya terkejut. Saya terkejut sangat-sangat. Terlalu ramai. Bukan seorang. Maknanya orang yang terkeliru ni, tuan-tuan dan puan-puan sekalian, ramai. Dia kata, tapi bubuh ni teruk-teruklah, nampaklah gaya tak berilmu tu. Antaranya, bawa belajar dulu bang. Contohnya. Itu baik lagi lah, bawa belajar dulu bang. Tapi ada juga orang, macam-macam lah perkataan-perkataan yang keji lah, mengeji kawan tadi. Kata-kata yang saya pun, ya Allah, tak tergamak. Dan mereka membawa video seorang ustaz yang sekian-sekian. Tuan-tuan kenal lah ustaz tu siapa, nantilah lepas isyak boleh saya cerita, ya. Tapi ustaz tu lah saya dengar dulu duduk cerita, iblis lebih alim daripada malaikat, iblis ketua malaikat. Inilah sebab ustaz-ustaz yang macam inilah yang mengelirukan masyarakat, tuan-tuan sekalian. Hadis, ada ke dalil kata iblis lebih alim daripada malaikat? Lebih warak daripada malaikat? Satu soft, saya sebut lagi satu soft. Tapi ramai orang yang bubuh kawan tadi. Saya sedih sangat, ya Allah, kalau aku masuk campur ni, mahu aku kena bubuh sekali. Nah, jadi wa iza khatabahumul jahiluna qalu salama. Bila berdebat dengan orang jahil ni, salam. Tapi apa punca kejahilan tu wujud? Kerana ustaz macam tadilah. Saya pun nak tanya ustaz tu, dia ambil dari mana sebenarnya? Dia akan katalah daripada Ibn Abbas. Jadi Ibn Abbas ni banyak orang guna nama Ibn Abbas. Sebagaimana dulu pun orang guna nama Najib untuk skema pergi umrah. Najib tanggung kita pergi umrah ni bayar sikit, RM1,000 je. Berapa ramai yang masuk? Tengok-tengok semua kena kelentor. Najib pun kata, sejak bila lah aku kempen pergi umrah ni? Dia pun banyak benda lagi nak buat kan. Jadi ini satu benda yang mengelirukan. Orang guna nama Ibn Abbas untuk melariskan pandangan dia. Tak ada ulama kata begitu. Bahkan Fakhruddin Ar-Razi, ulama Asy'ariyah tu, beliau pun terang-terangan menyatakan dalam membahaskan ayat surah apa dah, surah Hijr ke surah mana, inilah bukti iblis ni ialah orang yang bodoh. Dia sebut begitu, tak cerdik, tak boleh fikir.
Dan dia sebut inilah bukti bahawa orang tua yang tak cerdik ni sekian-sekian. Dia bubuh pula sebab iblis dia tua daripada Nabi Adam. Dia bubuh pula orang tua kat situ. Merujuk pada iblis, bukan merujuk pada tuan-tuan. Dia nak geram sangat. Anna syaikhal fani, kau apa dia kata. Orang tua yang tak cerdik macam ni. Jadi dia nak banding dengan Nabi Adam muda. Ceritanya begitulah. Jadi iblis tak pernah cerdik tuan-tuan. Kalau iblis cerdik, dia akan tahu usul kejadian Nabi Adam. Kalau iblis cerdik, dia takkan kata api lebih kuat daripada tanah. Sebab api boleh padam dengan tanah. Macam mana dia boleh kata macam tu? Cerdik kat mana tuan-tuan? Oh, dah pelik betul lah usap-usap macam ni. Kita pun ada buat silap, tapi jangan silap yang ketara sangat. Okey. Yang bab ke-39, kadar panjang doa dalam tasyahudil akhir. Kadang-kadang imam ni ada berdoa panjang dalam tasyahudil akhir atas alasan berdoa agak lama. Masa saya kecil dulu saya ingatlah lama betul lah imam tasyahud akhir. Rupanya sebab kita budak. Kita budak ni kita baca laju. Bukanlah imam tu baca perlahan, kita yang laju, kita budak. Tapi sekarang ni payah jugalah kita nak cari imam yang agak lama memberikan ruang ya. Ada bukan payah juga. Ada, cuma ada juga imam yang terlalu laju. Dan saya kira antara rekod yang saya pernah catatkanlah kelajuan imam ni, saya hanya sempat baca wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Imam dah bagi salam dah. Dan bukan sekali, bukan dua kali, banyak kali imam yang sama dalam solat Jumaat. Allah, sedih sangat solat Jumaatnya dia. Memang laju lah, kita nak macam mana ya? Saya dah laporkan pada pengerusi. Pengerusi kata tak boleh kali imam macam ni, kita tak boleh nak buang sebab dia berakar umbi dengan masyarakat dah. Kalau saya buang dia, habis saya kena. Pengerusi kata, okey tak apa, pengerusi pun tak boleh buat apa dah. Tapi yalah, ini pelik. Jadi sekarang ni kita dibenarkan, kita disunahkan untuk berdoa dalam tasyahudil akhir. Dan sesiapa yang tidak berdoa tu tak cantik kan. Kita tengok pandangan Imam Syafi'i. Okey, saya nak baca yang teks Arab dia sekali dengan terjemahan dia. Uhibbu likulli musallin an yazida 'ala at-tasyahhud wa salati 'ala nabi sallallahu alaihi wasallam zikrallahi azza wa jalla wa du'aahu fi rak'atayn al-akhiratain. Okey. Saya menyukai setiap orang yang salat untuk menambah zikir dan doa kepada Allah azza wa jalla selepas tasyahud dan selawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam tasyahudil akhir. Okey. Wa ara an yakuna ziyadatu zalik dan saya berpandangan wa arada an yakuna ziyadatu zalik in kana imaman aqalla min qadri tasyahhud. Okey. Kalau imam tu dia nak baca doa selepas innaka hamidum majid tu dia baca doa, janganlah baca tu lebih daripada kadar tasyahud dan juga wassalati ala nabi sallallahu alaihi wasallam qalilan litakhfif amman khalfahu. Kita akan baca tasyahud kan, at-tahiyatu, assalamu alayka, assalamu alayna, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, Allahumma salli ala Muhammad. Ada 6 rangkap doa kan? Ada 6 rangkap zikir kita baca. Maka berdoa lepas tasyahud tu jangan sampai lebih daripada 6 tadi. Bagi imam, kata Imam Syafi'i ya, bagi imam. Bagi kita makmum ni ataupun orang salat sendirian tak apa, bagi imam supaya meringankan orang di belakang. Tapi biasanya ulama sebut kecuali jika makmum jenis kaki solat lama juga. Dan makmum kata imam kalau lebih panjang sikit lagi lah, tak apa je, kami okey je. Tu boleh lah. Wa ara an yakuna julusuhu wahdahu aksar min zalik wala akrahu ma atala ma lam yukhriju zalika ila sahwin aw yakhafu bihi sahwan. Dan saya berpendapat jika kita salat sendirian dalam tasyahudil akhir, sama ada kita salat sendiri ataupun kita masbuk, hendaklah kita memanjangkan doa ya. Panjang doa lagi, panjangkan doa. Dan saya tidak menganggap makruh sepanjang mana doa tu dibaca selagi mana dia tidak leka ataupun boleh membuatkan dia leka. Jadi kita duduk baca doa lama-lama boleh selagi mana kita sedar kita masih lagi dalam posisi salat. Jangan sampai kita pun leka, aku ni buat apa lama-lama ni kan. Kita pun keliru, dah bagi salam ke belum? Kita pun teringat kita masih solat lagi ke ataupun dah habis solat. Tak boleh lah. Okay. Dan kata beliau lagi rahmatullahi alaih,
Wa illam yazid ala tasyahud wa salati ala nabiyyi sallallahu alaihi wasallam karihtu dzalik wala i'adata alaih wala sujuda sahwin. Dan sesiapa yang tak baca doa selepas tasyahud itu, saya pandang ia sebagai makruh. Saya memakruhkan perbuatan tersebut. Tapi tak perlulah nak ulang balik solat dan tak perlu sujud sahwu. Jadi maknanya orang yang tidak berdoa dalam tasyahudil akhir, tuan-tuan sekalian, makruh, kata Imam Syafi'i, dan begitulah pandang ulama lain pun. Rasanya mazhab Hanbali ke mazhab Hanafi kata wajib berdoa dalam tasyahudil akhir. Cuma wajib itu tidak sampai membatalkan salat. Mereka bezakan antara rukun dengan wajib. Membaca tasbih ketika rukuk dan sujud bagi Hanbali wajib. Tapi siapa yang tinggal, maka tak batal salat. Cuma kalau sengaja tinggal, dia berdosa. Tinggal benda wajib. Tasyahud awal wajib bagi Hanbali. Siapa yang tinggal berdosa, tinggal dengan sengaja. Adapun mazhab Syafi'i, siapa yang meninggalkan tasyahud awal dengan sengaja, maka ia pelaku bid'ah. Buat benda yang Nabi tak ajar. Memanglah benda tu sunat, tapi tak boleh kita nak tinggal macam tu aja. Kita kena buat kan. Okey. Jadi dalam kes ini, baca doa tu rasanya Hanafi kot ataupun Hanbali menyatakan wajib kita berdoa, apalagi itulah yang diamalkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan bacalah doa yang Nabi ajar tu kan, kita semua hafal insya-Allah. Allahumma inni a'udzubika min azabi jahannam, Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ataupun Ibn Mas'ud radhiyallahu an biasa membaca Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Okey, satu lagi, melihat imam ke arah imam ketika salat macam mana? Jadi melihat ke arah imam ini dibenarkan dalam salat, ya, terutamanya orang yang duduk barisan hadapan. Dan ini dilakukan sendiri. Ada hadisnya, orang tanya Khabbab bin Al-Arat, akan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqra'u fi zuhri wal 'asar? Adakah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam baca Quran dalam solat zuhur dan asar? Sebab diam je, baca Quran ke ataupun buat apa sebenarnya? Itu cerita dia. Okey, zaman kita sekarang ni tanya soalan macam tu, peliknya. Kita sebab kita dah belajar dari kecil. Orang dulu-dulu dia baru nak belajar benda-benda macam ni. Jadi kata Khabbab radhiyallahu an, qala na'am, ya. Baca. Qultu, tanya Abi Ma'mar, bi ayyi syai'in kuntum ta'rifuna dzalik? Bagaimana anda tahu bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam baca Quran? Kata Khabbab radhiyallahu an, bittirabi lihyatihi, kerana bergeraknya janggut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi bila gerak janggut Nabi itu, Nabi membacalah tu, takkan gerak saja. Takkan Nabi duduk cakap benda-benda yang bukan-bukan. Okey. Jadi sebab itulah ini menunjukkan para sahabat tengok Nabi masa solat, ya. Sahabat Nabi tengok Nabi sallallahu alaihi wasallam masa solat. Dan kalau kita lihat pula hadis Al-Bara radhiyallahu an, bila mereka solat bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, lalu baginda mengangkat kepala daripada rukuk, mereka semua berdiri sehinggalah mereka melihat baginda turun sujud. Hatta yarawnahu, sehingga mereka lihat Nabi sallallahu alaihi wasallam qad sajada. Artinya mereka tengok, pastikan Nabi turun sampai sujud dulu, barulah mereka pun turun sujud. Boleh. Jadi ia tidak dipanggil menghilangkan khusyuk pun. Ya. Begitu juga kata Ibn Hajar Al-Asqalani radhiyallahu an, beliau sebut, dan mungkin kita membezakan antara imam dan makmum. Disukai bagi imam untuk melihat ke arah tempat sujud, begitu juga dengan makmum, melainkan jika makmum berhajat untuk mengetahui pergerakan imam. Bila kita nak tahu pergerakan imam, maka bolehlah kita melihat ke arah imam, tak ada masalah pun benda tu, ya. Macam kita tengok jam, saya pun kerap juga tengok jam. Jam yang dia tanda berapa lama lagi boleh solat, nanti nak iqamah kan, kita pun nak respect juga surau tu. Surau dah bagi masa, macam tempat saya sekarang ni, tempat geng-geng Habib, surau tu, tempat Ustaz Mu'in tu, Habib saja bagi kuliah situ. Tak apalah, tak ada masalah pun. Tapi bagus mereka buat solat, sangat jaga. Dan waktu antara lepas azan dengan iqamah pun lama. Saya lewat gerak solat subuh pun sempat lagi lah
Sama ada sempat solat sunat subuh lagi ataupun sempat rakaat yang pertama walaupun dah terlambat gerak. Tapi yang lebih ni lagi ialah ada satu surau tu lagi lama. Saya pernah solat asar di situ 11 minit dia bagi masa. Oh, kita solat 4 rakaat tu memang solat sungguh-sungguh lah, puas hati. Jadi alhamdulillah. Jadi di sini kita jap. Jadi masa solat tu kita pun kadang-kadang tengok jam. Berapa minit lagi? 2 minit lagi. So kita kena setting lah solat kita tu agar tidak melebihi 2 minit tersebut. Dibolehkan. Wallahualam. Silakan kalau ada perbincangan ya. Okey. Jazakumullah khairah. Kita baru je turun rukuk, dia dah bangun rukuk kan. Laju imam ni. Mungkin imam tu terlibat naik run kot malam ni. Malam ni ada naik run dia, saya dengar. Naik run tu memang projek ni ke projek politik tu? Saja gurau. Baik, kalau begitu kita baca sekali pun jadilah. Ya, kalau Hambali kata wajib kita baca sekali. Dan kita pun ialah tak bolehlah nak tinggalkan bacaan itu semata-mata ikut imam. Tapi tak boleh berlama-lama sebab kita kena follow imam. Jadi turun tu subhana rabbiyal azim, bangun terus okeylah. Dan saya rasa saya pun ada pengalaman solat dengan orang laju ni. Syekh Arab juga, Allah laju betul ya Allah. Ini cerita-cerita kita lah. Dia datang untuk bagi talk lah pasal hadis. Lama juga, berapa jam tu. Lepas tu bila solatul zuhur, kita minta dia jadi imam. Saya duduk belakang dia betul-betul. Dan saya ni terlibat pula sebagai teknikal lah, duduk handle-handle dia belakang-belakang ni kan. Allah tak kejar saya solat zuhur dengan dia. Kawan saya boleh kejar. Kawan saya tu puasa habis-habis laju tu. Kawan saya Nawawi Mustaqil, Ustaz Nawawi, duduk sebelah saya masa tu. Saya Allah, habis-habisan laju dah aku ni. Saya baca Fatihah tu memang habis laju, memang baca sambung-sambung je, tak sempat kejar. Ya Allah, serik dah saya lepas tu. Tapi di Mekah pun begitu laju juga. Di Mekah ni dia rokok sujud okey. Tapi bila Fatihah aja, mulalah kita kalut. Masuk rakaat ketiga keempat, tak payahlah nak lenggang-lenggang. Rakaat pertama kedua tegas, bagus imam ni, lama ni. Masuk rakaat ketiga keempat aku pun nak lama-lama lah. Bismillahirrahmanirrahim. Dah, tak boleh. Bila masuk rakaat ketiga keempat je, memang saya baca Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Baru sempat nak rukuk sekali untuk imam. Kalau tak, minta maaf, ketinggalan. Terutamanya kalau solat jenazah. Dia laju. Yang pertama kedua tu laju. Tapi bila datang doa lama. Kalau Masjid Haram ni lama sungguh sampai saya dah hafal doa yang panjang tu, Allahumma ghfirlahu warhamhu wa'afi wa'fu'an wa akrim nuzulah wa wasi' madkhalah, sampai habis tu. Saya baca perlahan je. Tapi tak habis-habis lagi. Padahal dia baca laju. Buktinya Fatihah dengan selawat tu dah laju. Tapi tanda doa walaupun laju, banyak kot doa dia baca. Saya pun fikir tak jadi macam ni. Saya pun duduk, saya hafal lagi 2 doa yang lain. Barulah boleh. Boleh. Maknanya saya kena baca 2 doa. Saya hafal tu semuanya ada 3 doa. Saya kena baca 2 doa barulah sama dengan lamanya dia tu. Di Masjid Nabi, solat jenazah tidak selama solat jenazah di Masjidil Haram. Tapi solat di Masjid Nabi dia tidak terlalu laju rakaat ketiga keempat dibandingkan Masjidil Haram. Tambah-tambah kalau Imam Huzaifi jadi imam, yang tu puas hati. Kalau Huzaifi jadi imam, puas hati ya. Dia agak lama, dia pun tenanglah, Syekh Zaifi ni. Jadi itulah memang laju. Saya sembang ya Allah, laju betul lah. Rakaat ketiga keempat. Tuan-tuan yang ada pengalaman tahulah. Baik. Din insya-Allah belum ke sana lagi Din. Insya-Allah ada peluang insya-Allah. Okay. Ada soalan lain? Tuan Haji? Doa okey. Doa masa sujud pun lagi-lagi digalakkan berdoa. Tempat yang paling tinggi berdoanya masa sujudlah.
Yang kedua barulah ketika tasyahudil akhir. Itu apa yang saya baca ulama sebutlah. Nabi pun sebut aqrabu ma yakunul abdu min rabbih azza wajal wa huwa macam mana ya? Aqrabu ma yakunul abdu min rabbih azza wajal wa huwa sajidun. Fa aksiru ad-du'a. Tempat yang paling kita dekat dengan Tuhan ialah ketika sujud. Maka perbanyakkan doa. Okey, hadis tu kempen kena banyak doa. Yang kedua, wa amma sujud fajtahidu fid du'a. Adapun ketika sujud, bersungguh-sungguhlah berdoa. Jadi kita kena gabung dua-dua. Fa aksiru fajtahidu. Banyak doa ya, bersungguh pun ya. Bersungguh ni maknanya sampai baca 3 kali ke, contohnya lah. Tapi dalam salatul jemaah, kita terikatlah dengan peraturan imam tu. Okay. Tapi di masjid saya ni, masjid tempat saya solat sekarang ni, saya sekarang ni Jumaat memang dekat sekolah anak je. Saya memang tak pergi mana-mana dah Jumaat, mesti bawa anak pergi solat Jumaat. Itu tanggungjawab kita. Ada seorang imam tu, saya puas hati sungguh dengan dia. Dia rukuk lama, sujud lama. Kita ada peluang berdoa. Memang ada peluang nak berdoa setiap sujud tu. Jadi itu puas hati, ya, puas hati. Sebab dalam solat Jumaat kan waktu makbul doa tu. Mungkin dia tahu hadis tu, lepas tu dia bersungguh tu. Alhamdulillah. Okay, baik. Berdoa dalam hati boleh, tak ada masalah. Jadi berdoa dalam hati ni dia tak terikat dengan apa-apa peraturan dah. Bacalah, nak baca bahasa Melayu ke, hatta apa-apa bahasa sekalipun yang kita mahir kan. Boleh, tak ada masalah. Dia isu yang dibahaskan yang mungkin kita ada bincang di sini ialah berdoa dengan lisan dalam bahasa Melayu ataupun bahasa logat daerah masing-masing. Boleh tak boleh? Yang tu yang ulama bincangnya dalam hati tu memang boleh. Cuma yang terbaik ialah memang kita baca doa yang diajarkan oleh Nabi SAW dengan lisan. Itu yang ranking paling tinggi. Okay. Ranking kedua ialah kita ambil lah mana-mana doa dalam Quran dan mana-mana doa Nabi SAW yang Nabi tak amal masa rukuk dan sujud. Ranking nombor 1, itulah doa yang Nabi amal masa rukuk dan sujud. Itu kita amal, itu paling tinggi. Tapi yang keduanya ialah ambillah mana-mana doa dalam Quran. Contohnya Rabbana atina fid dunya hasanah tu. Ambillah mana-mana doa yang diamalkan oleh Nabi SAW. Contohnya Allahumma afini fi badani. Bacalah masa sujud tu. Itu yang terbaik. Yang ketiga, barulah kita pergi ke pilihan membaca doa sendiri kerana kita ada hajat kita sendiri. Dan sebaik-baiknya kita baca dalam bahasa Arab dilafazkan. Itu yang terbaik. Tapi kita mana pandai kan? Kita kata, ya Allah, bagilah aku kerja baru. Apa dia bahasa Arabnya? Saya pun tak tahu. Allahumma apa habislah. Allahumma a'ti, berikan. Yang dipening nak cari anak pula. Bunaya ke, baniya ke, tak payahlah. Sebab kita tak pandai bahasa Arab, maka kita berdoa dalam bahasa Melayu, dalam hati. Tapi maknanya berdoa dalam hati tu dia bukan tuntutan yang tertinggi lah. Dia ranking ketiga, ranking keempat dah. Wallahualam. Baik. Baca doa iftitah masa rukuk dan sujud. Contohnya doa apa ya? Allahumma ba'id baini contohnya kan. Boleh tak kita ambil doa yang ada dalam iftitah? Contohnya Allahumma ba'id baini wa baina khataayaya kama ba'adta bainal masyriq wal maghrib. Ya Allah, jauhkan aku daripada dosa-dosa sebagaimana engkau menjauhkan timur dengan barat. Ibaratnya kita duduk di timur, dosa duduk di barat. Memang tak jumpalah, jauhlah. Okay, kita nak baca masa rukuk dan sujud boleh. Dengan dia panggil apa? Kita bukan dengan niat mengulang membaca doa iftitah, tapi kita membaca doa tu sendiri. Kerana doa tu sesuai untuk minta ampun. Kita pula memang nak minta ampun kepada Allah Azza wa Jalla, kita baca doa itu, maka dibolehkan. Cuma yang terbaiknya, kalau kita memang nak salatul taubah, kita bacalah doa Allahumma ba'id baini tu dalam doa iftitah. Manakala masa rukuk dan sujud tu kita baca doa yang lain, banyak lagi doa yang lain. Cuma nak tanya boleh tak boleh? Dibolehkan atas dasar ia doa
Bukannya kita membaca doa iftitah dalam rukuk dan sujud, tapi kita ambil doa tu sendiri. Wallahu a'lam. Okey. Ada yang lain ni? Silakan. Okey. Kalau kita bersin dalam solat, ya kita boleh sebut alhamdulillah, tak ada masalah pun. Apalagi alhamdulillah tu memuji Allah. Jadi sebut alhamdulillah boleh. Cumanya ketika membaca Fatihah, itu je isu dia. Jadi tengah baca Fatihah, Maliki Yaumiddin, Ascom. Boleh sebut tak alhamdulillah di situ? Maka saya tengoklah pandangan Imam Syafi'i, mazhab Syafi'i, tak boleh. Tak boleh tu macam mana? Kalau kita baca Maliki Yaumiddin, kita pun sebut alhamdulillah mengikut pandangan terkuat dalam mazhab Syafi'i. Mungkin ada pandangan lain tu lain. Pandangan terkuat mazhab Syafi'i, maka kena ulang balik Fatihah dari awal. Kerana syarat dalam bacaan Fatihah tu mesti muwalat. Muwalat ni bersambung. Ayat 3 sama dengan 4, sama dengan 5, sama dengan 6, tak boleh berhenti dengan doa pun. Contohnya, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada engkau kami minta tolong kan. Allahumma a'inni ala ghamaratil maut. Ya Allah, bantulah aku menghadapi kesulitan maut. Kita doa situ. Tak boleh. Bahkan itu bid'ah. Maka kita kena ulang balik bismillahirrahmanirrahim balik. Jadi tak boleh lah. Jadi macam mana tu? Kita dah bersin dah. Habiskan dulu waradhdallin, amin, alhamdulillah. Yang dibolehkan. Allah Allah. Sebabnya bila Muawiyah bin Al-Hakam As-Sulami radhiyallahu an, beliau pergi salat dan beliau masa tu banyak lagi lah ilmu salat yang beliau tak tahu. Dan ada sahabat bersin sebut alhamdulillah. Maka dia pun yarhamukallah. Orang pakat tegur dia. Jadi orang tegur dia kerana dia doa yarhamkallah tu. Kakak tu kamu. Kita dalam solat tak boleh sembang orang kan. Yarhamkallah, semoga kamu mendapat rahmat Allah. Jadi macam kita sembang dengan dia, semoga kamu dapat rahmat Allah. Tak boleh. Jadi ditegur dia kerana doa kepada orang lain macam bersembang. Tapi kawan tadi sebut alhamdulillah. Kita tak ada masalah, tak ada orang tegur pun, kenapa kamu sebut alhamdulillah bila bersin? Tadi isu punya itu. Isunya mendoakan tu. Ke saya silap, ke dia tak sebut alhamdulillah sebenarnya. Alamak, saya kena cek balik cerita Muawiyah bin Al-Hakam, takut saya silap cerita dia. Tapi memang betul lah dia mendoakan orang bersin tu. Okey. Allah Allah. Tak ada? Sini. Kalau kita jadi manusia, kita baca dulu, itu suara kita tak keluar yang berserak tu. Terus kita Okey. Kita boleh berdehem sekiranya kita nak membaca Quran. Itu dipanggil darurat. Daripada kita baca juga sekali kita sakit tekak ataupun memang tak keluar suara, maka dibenarkan berdehem. Kerana berdehem tu tujuannya untuk boleh membaca Quran. Lainlah kita berdehem benda lain, tu yang tak boleh tu. Tengah-tengah solat datang pula isteri kita ke surau. Tu tak boleh tu sebab kita macam sembangnya dia. Jadi yang bolehnya membetulkan balik suara dengan tujuan membaca Al-Quran dibolehkan. Maka manakala kalau imam dah berdehem pun tak boleh juga. Baca-baca Allah memang teruk suara, tiba-tiba teruk. Waktu batuk tak berhenti. Batuk tak berhenti, kan ada masa kita jadi macam tu pula. Maka caranya ialah imam pun ke belakang. Imam ke belakang digantikan dengan naibul imam. Naibul imam pun naik ke depan. Ini tu biasa mazhab Syafi'i pun membenarkan. Cuma kita tak biasa buat, ya. Kita tak biasa buat. Imam ke belakang, naibul imam ke depan. Sebab itu belakang tu imam tu kena orang yang berkualiti. Tak ikut dan je belakang tu imam. Ke imam ke belakang, kawan tu dah kanut lari, habis kita. Okey, baik, gitulah. saya tengok video tu yang Yang ke belakang tu. yang ganti video tu saya tengok di jalan kita lagi tu dia tak ada berhenti, tak ada berhenti tu. Itu mazhab Hanbali. Mazhab Hanbali membenarkan pergerakan dengan ada tujuan. Tujuannya untuk menggantikan tempat imam. Tapi kalau kita amal mazhab Syafi'i pun dah boleh dah. Mazhab Syafi'i ni 2 kali langkah sampai dah ke tempat imam. Jadi saya tengok amal mazhab Syafi'i pun tadi isu. Nak amal mazhab Hanbali pun boleh, tapi jangan amal di Malaysia je lah. Mazhab Hanbali memang boleh berjalan straight je ke depan. Mazhab Syafi'i pula kita boleh panjang langkah. 1, 2, lepas tu samakan langkah. Selesai ya. 1, 2, selesai. Mana boleh dia buat ikut mazhab Syafi'i pun boleh. Allah Allah. Tak ada ya?
Takut tuan-tuan pun dia sibuk nak kempen lepas ni. Ya, jadi alangkah indahnya sebagai akhirnya kita nak bincang benda akidah berlebih-lebih di Malaysia ni tak boleh. Orang takut nak bincang pasal akidah di Malaysia. Sebabnya akan dilabel. Dan sekarang ni bukan isu akidah je, isu fiqh pun kadang-kadang kita takut nak bincang secara ilmiah. Kerana label. Kerana label. Saya walaupun mengajar tempat tuan-tuan, saya mazhab Syafi'i je banyak sebut. Mazhab lain sebut juga, tapi walaupun saya tahu latar belakang tuan-tuan macam mana, mazhab Syafi'i juga nombor 1. Saya sebutkan di sini kerana bagi saya mazhab Syafi'i pun telah menepati hadis Nabi SAW, dan mazhab Syafi'i dan Hanbali lebih kurang. Mazhab Syafi'i dan Hanbali lebih kurang, ya. Okey. Cuma mazhab Hanbali ni dia lebih ketat. Mazhab Syafi'i ni dia lebih longgar sebenarnya. Mazhab Hanbali dia ketat sikit. Kalau kita nak ikut Hanbali betul-betul, tak boleh nak jamak Jumaat dengan Asar sebagai contoh. Jadi itu mazhab Syafi'i yang benarkan jamak Jumaat dengan Asar tu. Okey. Tapi kalau kita tengok Hanbali sendiri pun, ulama-ulama Hanbali ramai je yang terbuka. Jadi Hanbali tu Hanbali mana? Hanbali aliran keras ke? Aliran yang tegas ke? Aliran lembut? Dia ada juga. Mazhab Syafi'i pun sama juga. Dia ada aliran keras dia, tegas dia, ada aliran lembut. Dan Imam Nawawi ni antara ulama Syafi'i aliran yang lembut, dia anjal, dia terbuka. Dia boleh terima pandangan yang berbeza dengan mazhab Syafi'i pun. Hatta dia ada satu kitab buat pandangan Imam Nawawi yang menyalahi jumhur ulama Syafi'i. Menarik. Jadi begitu juga dalam politik. Kalaulah perbincangan politik tu boleh jadi ilmiah, kita pun tak ada isu lah kan. Kawan ni sokong PN ke, sokong apa lagi, saya pun tak tahu apa ni dah sekarang. Nama PN, BN, PH lah, betul kan? Semuanya P dah. PN ke, PH ke, BN ke, begitu. Tak ada apa. B satu, B. Tak ada apa lah. Nak sokong BN, sokonglah. Nak sokong PH, sokonglah. Nak sokong PN, sokonglah. Tak ada dah zaman-zaman dulu yang mana kita terlalu rigid apa. Jadi menyebabkan kita pun saling takut dan mengaku antara satu sama lain kan. Kita pun solat sekali dah, Jumaat sekali dah. Rukuk sekali, zikir sekali, doa sekali. Tapi kalau buat politik, takut je nak nyatakan pendirian masing-masing. Takut apa? Nanti hubungan agak renggang ke apa. Alangkah indahnya kalau kita dapat bertolak ansur dalam semua benda ni. Dalam politik ke, perbincangan fiqh ke, perbincangan akidah ke. Dan kita tolaklah mana-mana pemikiran yang keras tuan-tuan sekalian. Sebagai contoh, akhir sekali. Saya memang ikutlah aliran guru saya Maulana Asri. Jadi aliran keras ni kita, dan saya minta maaf ya, saya minta maaf kalau kita berbeza pandangan. Kalau ada orang tolak Asy'ariyah, tolak Maturidiyah, tak payahlah tuan-tuan. Bukan zaman dia dah. Bagi saya, kita terima je. Ini semua ahli sunnah wal jamaah. Asy'ariyah ke, Maturidiyah ke, ahli sunnah. Manakala ahlul hadis ataupun Hanabilah pun ahli sunnah. Semua ahli sunnah. Cuma cara memahami sahaja yang berbeza. Jadi kalau kita faham macam tu, selesailah. Habis tu yang Asy'ariyah duk bawa Nur Muhammad. Nur Muhammad tu bukan Asy'ariyah. Cuma orang mazhab Asy'ariyah yang bawa Nur Muhammad. Ulama-ulama dulu mana ada sokong Nur Muhammad apa benda. Jadi itu kita tolaklah. Sebab Nur Muhammad itu bukan perbincangan ilmiah pun. Itu memang mengarut dari awal lagi. Tapi kalau yang lain-lain tu, contohlah perbincangan di mana Allah fis sama ataupun Allah ini maujud tanpa tempat sebagainya, bagi saya alah, tak ada apa pun. Kita pun orang awam. Kita bincang pun boleh buat apa? Tak ada apa pun kalau kita bincang lebih-lebih pun. Lebih baik kita fikir macam mana nak meramaikan orang datang solat, membentuk akhlak yang baik, membentukkan generasi yang lebih baik, beramal dengan cara yang betul. Manakala yang khilaf-khilaf tu, di mana Allah ada tangan, tak ada tangan, sebagainya tu, bagi saya itu bukan perbincangan kita dah. Yang ulama nak bincang tu sekadar bincang ilmiah aja. Tak penting pun pada zaman sekarang nak bincang benda-benda demikian rupa. Kita bincang benda yang lebih memberikan manfaat pada kita insya-Allah. Minta maaf ya kalau kita ada beza pendapat dalam isu ini. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.